Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada minggu ini di dalam kelas perniagaan tingkatan 4. Subtopik kita pada hari ini 1.2 bentuk pemilikan perniagaan. Baik, untuk hari ini objektif yang kita akan capai ialah membezakan setiap bentuk milikan perniagaan secara milikan tunggal, perkongsian, syarikat, sendirian berhad atau berhad, koperasi dan kerajaan. Baik, sekarang kita lihat, lazimnya terdapat 4 bentuk pemilikan perniagaan. Kita ada milikan tunggal, kita ada syarikat, kita ada perkongsian dan kita ada koperasi. Jadi kita tengok apakah contoh perniagaan milikan tunggal, syarikat, koperasi dan juga perkongsian. Biasanya kita akan lihat pada tanda nama perniagaan, kita boleh tahu sama ada perniagaan itu adalah milikan tunggal, perkongsian, syarikat ataupun koperasi. Contohnya di sini kita lihat kedai runcit Nur Faizah. Nur Faizah, nama seorang sahaja, tunggal. Jadi ini ialah jenis pemilikan perniagaan milikan tunggal. Contoh lain seperti kedai gunting rambut Abu. Juga nama seorang sahaja. Yang kedua ialah perkongsian. Seperti contoh klinik Wangsa Dr. Nadir Khan dan rakan-rakan. Mungkin restoran Ali dan keluarga. Itu juga menunjukkan pemilikan perniagaan perkongsian. Seterusnya kita lihat syarikat. Syarikat kita ada 2. Kita ada sendirian berhad dan awam berhad. Contoh syarikat sendirian berhad, The Herbs Healthy Sendirian Berhad. Di belakang nama perniagaan ada SDN BHD. Sendirian berhad. Kemudian kita ada syarikat awam berhad seperti Tenaga Nasional Berhad, Syarikat Air Melaka Berhad, Telekom Malaysia Berhad. Itu adalah syarikat awam berhad. Sekarang kita lihat milikan perniagaan yang ke-5, ialah koperasi. Contoh di sini ialah Koperasi Gemilang Malaysia Berhad ataupun Koperasi SMK Teluk Emas Berhad contohnya. Jadi kita teruskan dengan untuk hari ini kita akan lihat 2 pemilikan perniagaan saja, milikan tunggal dan perkongsian. Jadi kita terus kepada ciri-ciri milikan tunggal. Milikan tunggal merupakan satu aktiviti perniagaan yang dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh seorang individu sahaja. Dimiliki dan dikawal oleh seorang individu dan dibantu oleh ahli keluarga. Milikan tunggal juga perlu didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun dipanggil SSM. Modal diperoleh daripada simpanan peribadi pemilik, ataupun dipinjam, pinjam daripada ahli keluarga ataupun saudara mara, ataupun pinjaman daripada agensi kerajaan. Seperti tekun ataupun MARA, Majlis Amanah Rakyat, ataupun melalui institusi keuangan perbankan seperti Maybank, Holion Bank, Afin Bank. Seterusnya, ciri milikan tunggal juga menanggung liability tidak terhad. Liability di sini bermaksud tanggungan hutang. Tidak terhad maksudnya sekiranya perniagaan mengalami kerugian, pihak bank akan mengambil aset peribadi pemilik untuk menjelaskan hutang perniagaan. Seterusnya beban cukai pendapatan. Hanya membayar cukai individu, tidak membayar cukai perniagaan. Seterusnya ciri yang terakhir ialah untung rugi ditanggung sendiri. Pelajar-pelajar, jadi kita teruskan dengan langkah-langkah pendaftaran perniagaan milikan tunggal di pendaftar perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Kita lihat
Langkah yang pertama ialah mengisi borang carian nama ataupun kita panggil borang PNA 42. Okey, kita nak masukkan, nak daftar nama perniagaan kita supaya sah di sisi undang-undang. Okey, seterusnya mengisi borang A. Borang A mengandungi maklumat berkaitan dengan perniagaan kita. Okey, kemudian kita hantar borang tadi kepada pendaftar perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey, kemudian buat bayaran RM30 sekiranya kita menggunakan nama sendiri. Seperti tadi, Kedai Runcit Nur Faizah, nama sendiri RM30. Sekiranya kita menggunakan nama yang trendy, okay, kita perlu membuat bayaran RM60. Contohnya seperti Restoran Purnama Merindu contohnya. Itu kita kena RM60. Okey, seterusnya kita dapatkan borang D, okey, iaitu sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Barulah perniagaan kita sah dari segi perundangan. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kelebihan dan kekurangan perniagaan milikan tunggal. Okey, milikan tunggal mudah ditubuhkan. Okey, kelebihan mudah ditubuhkan. Kenapa? Sebab tak banyak syarat dan modalnya kecil. Okey, seterusnya mudah diurus juga. Okey, mudah diurus sebab bersaiz kecil. Okey, bebas mengurus perniagaan, keputusan dibuat oleh pemilik, beban cukai rendah sebab pemilik hanya perlu membayar cukai individu sahaja, bukan cukai perniagaan. Okey, kita lihat pula kekurangan. Okey, diurus secara berseorangan, okey, sebab pemilik seorang sahaja. Okey, sukar berkembang sebab modalnya kecil. Okey, jadi terpaksa buat pinjaman, okey, dengan institusi keuangan, saudara mara ataupun daripada pihak perbankan. Okey, beban kerja semua ditanggung oleh pemilik. Perniagaan tidak berterusan. Kenapa tak berterusan? Risiko perniagaan ditutup jika pemilik meninggal dunia. Okey, seterusnya sukar berkongsi kepakaran. Okey, tak ada partner, seorang, tak boleh nak berkongsi kepakaran. Seterusnya, pemilik menanggung liability tidak terhad. Okey, dia menanggung hutang lebih daripada modal yang dilaburkan. Okey, seterusnya kita teruskan dengan perkongsian. Okey, perkongsian adalah kerjasama antara dua atau lebih individu bagi menjalankan perniagaan. Okey, kebiasaannya perkongsian ahlinya lingkungan 2 hingga 20 orang. Tetapi bagi perkongsian profesional seperti peguam dan akaunten, jumlah rakan kongsi adalah tidak melebihi 50 orang. Maksudnya 2 hingga 50 orang sahaja. Okey, perniagaan perlu berdaftar, okey, dengan SSM juga. Tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 pindaan 1978. Okey, seterusnya kita nak lihat jenis-jenis rakan kongsi. Ada 5 jenis rakan kongsi. Kita ada rakan kongsi berhad, rakan kongsi lelap, rakan kongsi biasa, rakan kongsi nominal ataupun namaan dan rakan kongsi aktif. Okey, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan rakan kongsi berhad. Okey, rakan kongsi berhad bermaksud liability rakan kongsi terhad setakat modal yang dilaburkan sahaja. Okey, tanggungan hutang dia terhad. Okey, tidak ada kuasa pengurusan serta tidak dibenarkan untuk memeriksa rekod akaun perniagaan. Okey, rakan kongsi lelap maksudnya menanggung liability tidak terhad. Okey, dan tidak aktif dalam pengurusan serta menyumbang modal sahaja. Okey, bagi modal tapi tidak menguruskan perniagaan. Rakan kongsi biasa menanggung liability tidak terhad dan berhak mengurus perniagaan. Okey, begitu juga dengan rakan kongsi aktif, menanggung liability tidak terhad dan aktif dalam mengurus perniagaan serta dibayar gaji secara bulanan. Okey, manakala rakan kongsi nominal namaan di mana perniagaan hanya menggunakan nama sahaja. Okey, nama rakan kongsi sahaja. Okey, tanpa mengeluarkan modal
dan perlu menanggung liability tidak terhad. Okey, jadi kita ada 5 jenis rakan kongsi. Okey, seterusnya kita nak tengok pula bilangan rakan kongsi. Okey, ada 3 bilangan rakan kongsi. Kita ada rakan kongsi biasa, rakan kongsi berhad dan rakan kongsi liability terhad. Perkongsian liability terhad ataupun singkatan PLT. Okey, perkongsian biasa ahlinya 2 hingga 20 orang. Okey, bagi perkongsian biasa. Bagi perkongsian berhad, okey, ahlinya rakan kongsinya 2 hingga 50 orang. Bagi perkongsian PLT, liability terhad, ahlinya minimum 2 orang, maksimum tiada had. Okey, jadi so kita nak tengok apakah kelebihan dan kekurangan perkongsian. Okey. Okey, kelebihan modal lebih besar kalau kita bandingkan dengan milikan tunggal. Okey, mudah ditubuhkan berbanding syarikat. Berbanding syarikat lebih mudah ditubuhkan. Okey. Kelebihan yang ketiga, dapat berkongsi kepakaran, dapat berkongsi idea, okey, dapat berkongsi risiko, okey, risiko kerugian. Itu antara kelebihan. Okey, kekurangan modal terhad, kalau kita lihat perkongsian biasa tadi, terhad hingga 20 orang sahaja. Okey, tak boleh lebih daripada tu. Contohnya, okey, perniagaan tidak berterusan. Okey, sekiranya salah seorang rakan kongsi tadi meninggal dunia, muflis ataupun menarik diri daripada perkongsian akibat sebab daripada berlaku perselisihan faham, maka perniagaan akan dibubarkan. Okey, seterusnya yang ketiga, kekurangan yang ketiga, menanggung liability tidak terhad. Okey. Okey, seterusnya kita nak lihat ciri-ciri PLT, perkongsian liability terhad. Okey, ada 3. Kita ada entiti berasingan di mana pemilik dan juga pengurus yang menguruskan, pihak yang menguruskan perniagaan adalah orang yang berbeza. Okey, hayat berterusan di mana dia tak sama dengan perkongsian biasa, di mana sekiranya salah seorang daripada rakan kongsi tadi meninggal dunia, menarik diri ataupun gila, perniagaan masih lagi diteruskan. Okey, perkongsian masih lagi diteruskan. Dan yang ketiga ialah liability terhad, di mana sekiranya perniagaan tadi mengalami kerugian, okey, aset persendirian, aset peribadi rakan kongsi tidak akan digunakan untuk menjelaskan hutang perniagaan. Okey, seterusnya kita nak lihat tanggungjawab rakan kongsi. Okey, antaranya ialah menjaga kepentingan rakan kongsi yang lain, mencari peluang dan sumber tambahan bagi memajukan perniagaan, melindungi rahsia perniagaan termasuklah rahsia keuangan, maklumat perniagaan dan akaun perniagaan. Seterusnya, tanggungjawab yang keempat, memberi idea dan pendapat bagi menyelesaikan setiap masalah yang timbul. Jadi ini 4 tanggungjawab kita, sebagai rakan kongsi dalam sesebuah perniagaan. Baik ya. Jadi untuk hari ini cukup 2 sahaja bentuk pemilikan perniagaan, milikan tunggal dan perkongsian. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam bahagian yang kedua di bawah tajuk subtopik 1.2. Sekiranya ada sebarang masalah ataupun pertanyaan, bolehlah bertanya selepas ini. Okey, sekian, terima kasih.